Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Anu. Baik, saya sambung terus. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, semalam kita ada maklumkan ini benda yang kita nak uji lagi di sekolah. Dan minggu yang kita nak jalankan ini 4 hingga 6 minggu. 4 hingga 6 minggu. Ya, antara itu. Maknanya yang ini saya akan terangkan minggu pertama sampai minggu ke-6. Macam mana kita nak buat? Yang ini yang kita nak jalankan kat sekolah. Uji lari yang kita kata uji lari tu, inilah bendanya. Perbincangan kelas. Baik, ya cikgu semua, untuk aktiviti minggu yang pertama. Baik, tadi kita Puan Anum ada terang tadi ada 4 pasal itu. Ini pasal untuk pra-perbincangan. Belum lagi perbincangan kelas, baru pra-perbincangan. Dalam minggu yang pertama ini, kita akan pecahkan murid kita dalam kelas kepada kumpulan-kumpulan kecil. Ikutlah jumlah dalam kelas kita ada berapa orang. Kalau nak pecahkan kumpulan itu jadi 5, kita buatlah 5. Ingat, ini cuma baru pra-perbincangan. Apa nak buat dalam kumpulan kecil ni? Kita akan bincangkan pertama, siapa nak jadi pengurusi. Kita lantik dalam kumpulan kita tu. Kalau ada 5 lah. Kalau ada 6 lah dalam kumpulan kecil tu, ya. Kita nak lantik setiausaha dia dalam tu. Bukan kita lantik. Pelajar-pelajar dalam kumpulan tu berbincang. Dia nak pilih siapa sebagai pengurusi dalam kumpulan kecil. Lantik seorang pengurusi, lantik seorang setiausaha, lantik seorang pencatat, lantik seorang tugas-tugas khas. Okey? Dan seorang lagi lantik penjaga masa. Dalam perbincangan kita ini, ada satu tugas khas tu, penjaga masa. Kerana ingat semalam kita nak buat perbincangan kelas ni berapa minit? 30 minit. Jadi ada penjaga masa yang akan tengok, yang akan bagi isyarat kepada pengurusi berapa minit dah masa diambil. Baik, untuk minggu pertama, ini saja cikgu pecahkan pelajar-pelajar dalam kelas yang sama tu kepada kumpulan yang kecil. 5 atau 6 orang ikut kesesuaian berapa jumlah pelajar sekolah cikgu. Kemudian dalam kumpulan itu minta mereka bincangkan, lantikkan seorang pengurusi, seorang setiausaha, pencatat, penjaga masa dan juga tugas-tugas khas. Okey, dalam kumpulan kecil. Kemudian pilih satu topik. Topik apa yang dia nak bincangkan. Okey, boleh? Itu untuk minggu pertama. Adakah rasa sampai setengah jam? Itu lah cikgu rasa. Itu setengah jam, kita bagi setengah jam. Kalau rasa dalam masa berapa minit dia dah settle, okey. Jadi semua murid diberi peluang untuk menjalankan peranan masing-masing. Ingat, dalam kumpulan ni kita yang poinkan siapa nak jadi pengurusi, siapa yang jadi. Biar dia bincang dalam kumpulan ni. Kita bagi kebebasan. Ingat sebarang prinsip yang ketiga, prinsip makmur apa dia? Prinsip yang kedua dulu. Yang kedua apa? Motivasi sendiri. Biar dia pilih. Kemudian peluang sama rata. Jadi kita akan bagi peluang sama rata. Ini minggu yang pertama. Ada soalan? Ada soalan? Untuk buat pada minggu yang pertama? Tak ada. Baik. Kemudian topik akan dibincang oleh semua murid. Adab semasa dan guru bantu penerangan. Okey? Kita tengok seterusnya. Baik. Ini jawatan-jawatan yang saya sebutkan tadi. Pengurusi mengetuai perbincangan kelas, mengawal perbincangan. Dia sebagai pengurusi. Kalau kita tengok ada kelas yang buat tu, pengurusi tu berdiri, dia yang sama tulis atau berita macam cikgu. Ini kita nak dia duduklah. Dia kawal perbincangan kelas. Kemudian setiausaha mencatat semua maklumat-maklumat yang dibincangkan dalam perbincangan kelas. Dia berbeza dengan pencatat. Pencatat tu berdiri dekat papan tulis. Setiausaha ni dekat sebelah pengurusi dia catat. Sebab kita banyak peranan ni, sebab kita nak bagi peluang pada ramai pelajar untuk main peranan. Kemudian penjaga masa, dia menjaga masa, mengingatkan pengurusi berapa masa yang tinggal untuk perbincangan. Dan juga hasil kalau nak lantik lah, kalau ada benda nak tampal dekat papan tulis ke, kalau nak padam ke, semua pencatat semua catat dia tu juga khas semua padam. Ikutlah tuan-tuan dan puan-puan. Baik, kalau dekat kita ni tak ada yang magnet. Tapi kalau tuan-tuan dan puan-puan apa maklum, kalau di Jepun, meja dia tu, depan meja dia tu ada nama. Nama dia tu ada magnet.
dia boleh cabut nama tu. Jadi semasa perbincangan kelas, dia tulis cadangan dia pada magnet dia. Dia tulis nama, katalah contoh buat perbincangan tadi, contoh Puan Ano tunjuk untuk sambutan hari lahir. Okey, pengurusi tanya kita nak buat sambutan hari lahir di mana? Tanya. Dia kata nak buat di dalam kelas saja. Tulislah dalam kelas. Jadi tugas-tugasnya akan ambil magnet dia tu, dia tampal lah, dia padam nama dia tu, dia tulis dalam kelas. Tampal lah pada depan. Tengok nama. Dia punya cadangan. Kau orang seorang lagi tampal, nanti dia akan pilih. Dalam kelas, dekat KFC, dekat padang, dalam dewan semua. Undilah siapa yang cadangan siapa yang menang. Itu dalam perbincangan dia. Jadi bila dah semua dah putus, dah bincangkan, okey nak buat sambutan hari lahir dekat KFC. Buat kat KFC lah. Contohnya macam tu. Kemudian tugas-tugas seterusnya. Baik, ini cikgu ini tu kita tolong tolong ingatkan juga kepada pelajar berkaitan dengan adab semasa perbincangan. Baik, yang kita nak latih kita nak latih. Mohon kebenaran untuk cakap. Maksudnya dalam perbincangan ni bukan semua orang cakap. Kalau ada tu cikgu boleh tegur lah, itulah kita semua proses. Jika semua orang nak cakap, cikgu boleh tegur lah. Tadi kita kata cikgu ni boleh tegur secara minima, taklah terlampau sangat mencerap. Tapi kalau dah ganggu perbincangan, semua orang nak cakap, cikgu boleh tegur. Kalau nak bercakap, angkat tangan. Bila pengurusi tunjuk, okey, nama Ahmad cakap, barulah dia bagi pendapat dia. Apa pendapat? Sebab kita tak ada magnet yang macam saya cerita tadi. Kita cakap lah. Jadi usaha pencatat di depan tulis lah. Okey, kata nak buat di mana? Di dewan sekolah. Okey, dia tulis lah kat dewan sekolah. Itu bagi yang sekolah-sekolah yang tak ada masalah 3M, tak ada masalah buta huruf. Kalau ada, cikgu lah tuliskan, nanti pencatat akan tiru. Ini kalau di sekolah yang masalah murid-murid tak reti nak membaca, tak reti nak tulis, iaitu cikgu kena ada lebih sikit tugas, cikgu yang kena tulis untuk bantu mula-mula awal kepada pelajar-pelajar yang lemah dalam penulisan. Okay? Tapi kalau yang okey, biarlah mereka yang uruskan semua, tulis cadangan-cadangan rakan-rakan mereka di papan tulis. Baik, kemudian hormati pandangan rakan. Kita kena didik mereka ni. Kalau di Jepun, setiap kali pelajar dia, rakan-rakan dia bagi cadangan, dia akan tepuk tangan. Katalah cadangan dia kata, kita nak cadang makanan mi goreng. Okey, semua tepuk tangan. Yeay, dia tepuk. Padahal cadangan mi goreng je pun. Tapi dia menghargai pandangan kawan-kawan dia. Apa saja pandangan yang kawan dia cakap, semua tepuk tangan. Automatik. Tak ada lah. Cikgu pula daripada belakang. Tepuk tangan. Tapi dia dah proses dah terlampau lama. Kita tak apalah, pelan-pelan ni kita tegur lah. Okey, kawan dah bagi cadangan apa? Tepuk tangan. Lama-lama nanti secara automatik. Bila kawan-kawan dia bagi cadangan saja, dia menghargai pandangan kawan-kawan dia, dia tepuk tangan. Walaupun dia kata, makan mi goreng, dia bercadang itu je, tepuk juga. Okey? Itu dia menghargai pandangan rakan dia. Beri motivasi kepada rakan yang beri pandangan. Okey, tepuk tangan. Sama tadi ya. Ucap terima kasih kepada rakan yang beri sokongan. Kawan-kawan dia dah bagi cadangan, kawan lain dah bagi motivasi. Ucaplah terima kasih. Kita ajar benda-benda macam itu dalam perbincangan. Kemudian jangan menyampuk suasana bercakap. Okey, kalau kawan dah bagi cadangan, tak payahlah orang ni kutuk, orang ni memang bunyi binatang, apa, kita tak mahu yang macam tu. Okey, yang itu cikgu kena tegur supaya perbincangan berjalan lancar. Bercakap secara berhemah. Sekali kita tengok pelajar kita bercakap pun bahasa WhatsApp-nya dengan bahasa-bahasa kaku. Tapi dalam perbincangan kelas ini, kalau boleh, okey, tak payahlah secara formal sangat, saya dengan ini mencadangkan supaya itu, tak payahlah macam tu. Boleh cadang bahasa, tapi jangan bahasa yang kasar, bahasa yang menyentuh perasaan orang lain. Okey, seterusnya. Baik, keputusan perbincangan boleh dipaparkan di papan kenyataan kelas. Baik, cikgu. Tadi ini dalam pra-perbincangan. Kita dah bincang dalam kumpulan yang kecil. Keputusan perbincangan ini boleh kita paparkan di papan kenyataan kelas. Kumpulan 1, cadangkan fungsi dia ini, user ini, pencatatnya, penjaga masa, tugas-tugasnya siapa, topik yang nanti bincangkan apa, catat. Kita tampalkan dia dekat papan kenyataan kelas supaya semua orang tengok. Kalau dalam kelas kita tu ada 5 kumpulan, ada 5 orang ataupun 6 tak kisah, tampalkan di papan kenyataan, semua tengok, wah kumpulan ni, fungsi dia ini jawatan dia, topik yang dicadangkan ini. Topik saya dulu. Okey, bincang. Nanti, seterusnya,
dah tadi yang minggu 1 ya. Jadi nanti bila cadangan dah dibuat oleh katalah 6 kumpulan, kita buat undi pula. Kumpulan mana punya cadangan untuk kita bincangkan topik dia di dalam perbincangan kelas. Katalah daripada 6 tajuk yang dia bagi itu, tajuk yang ketiga lah, kumpulan yang ketiga, dia nak buat program sambutan Hari Merdeka. Contohnya, sekarang dia dah dekat Hari Merdeka, dia nak buat sambutan Hari Merdeka, nak hias kelas dia dengan bendera dengan apa cadang. Semua orang setuju dia itu. Jadi, automatik. Kumpulan yang ketiga itu, kita akan ambil topik dia menjadi perbincangan kelas dengan pengerusi yang ada dilantik itu akan mengetuai perbincangan kelas pada minggu yang kedua. Boleh faham? Okey, dia dah bincang, dia tengok. Tadi dia bincang dalam kumpulan kecil. Dalam kumpulan kecil tu dia dah lantik dah pengurusi dia siapa, jabatan kuasa dia dan topik. Jadi bila dah tadi bukan lagi perbincangan kelas. Jadi pilih pula daripada kumpulan-kumpulan itu topik mana yang nak dibincang. Okey, menang kumpulan 3 dengan topik sambutan Hari Merdeka. Kita pilih dulu. Jadi kumpulan 3 tu kan dia dah pilih dah tadi pengurusinya semua. Jadi itulah orangnya yang akan menguasai perbincangan kelas pada minggu yang kedua. Boleh faham? Ada soalan? Boleh faham? Diam tanda setuju. Ya. Ambil mic. Panas tu, perlu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Rambu Zaini. Saya ada pertanyaan untuk yang minggu pertama tadi tu yang ada 5 kumpulan. Contoh 5 tu. 5 kumpulan letak di papan kenyataan. Maknanya kita tahulah setiap kumpulan ada satu topik. Tetapi untuk minggu kedua tu, bukankah 5 kumpulan tu perlu pilih satu dari topik ataupun macam mana tu sebenarnya? Pilih satu Topik. Pilih satu. Pemilihan topik, satu topik tu pada minggu pertama atau minggu kedua? Pilih satu topik untuk minggu kedua itu. Daripada 5 kumpulan tu, dia dah bincang dah tadi kan, dia dah dapat satu topik. Jadi untuk nak bawa perbincangan topik mana yang dia bawa ke minggu kedua, kita buat perbincangan. Semua cikgu akan bincang, okey, sekarang kita dah dapat 5 topik. Atau topik tadi kumpulan 1 ini. Kumpulan 2 ini, 3 ini, 4 ini, 5 ini. Baik, topik yang pertama ini. Jadi kita nak pilih topik yang mana? Buat undian. Kira pemilihan topik itu dilakukan untuk dapatkan topik itu di dalam minggu pertama juga. Ya, minggu pertama. Terima kasih. Okay. Jadi bukan kalau kita ada 5 topik, kita nak buat 5 topik tu sampai 5 minggu. Tak. Kita ada berapa minggu tadi saya cerita? 6, 4 atau 6 minggu. Bukan minggu kedua tu topik 1. Minggu kedua, 3 topik 1. Topik ini, topik bukan. Kita ambil satu topik, kita nak bagi selesai, nak buat kita sampai jadi. Maknanya topik yang kita pilih tadi tu, topiknya apa tadi? Sambutan Hari Merdeka. Jadi kita bincang macam mana nak buat sambutan Hari Merdeka dalam minggu yang kedua ni. Kemudian kita akan cadang macam-macam lah. Nak buat di mana, nak buat dalam kelas lah. Contoh, hiasannya macam mana, bendera nak ambil mana, semua dibincang. Contohnya. Okay? Jadi nanti ada refleksi pula. Apa tu bila dah bincang, kita ada nanti sampai lah sana. Ada kita punya aktiviti dah nak jalan ke aktiviti yang dibincangkan. Nanti ada pula refleksi. Kemudian ada pula, lepas refleksi dah ada tambah baik, kita akan buat semula. Kalau aktiviti yang kita jalan tu tak berapa, nak kata apa, bukan tak menjadi, nak kata apa tak berapa sempurna. Okay? Suruh bawa bendera Malaysia, dia bawa dia bendera British yang jajah kita. Gantung ke kelas, tak menjadi contohnya. Jadi kita boleh buat refleksi. Buat pula lagi minggu yang berikutnya untuk penambahbaikan. Okey, Rem? Baik, jadi ingat ya, untuk minggu pertama tu cuma kita bincang dalam kumpulan kecil, topik saja. Okey? Nak bincang apa nak buat berkaitan dengan topik tu, di mana nak buat, apa pengisiannya dalam minggu yang kedua. Perbincangan kelas. Ini baru perbincangan kelas. Tadi baru perbincangan dalam kumpulan kecil. Okey? Baik. Untuk minggu 1. Tuan-tuan hari ini jadi murid sidang. Murid nak jadi murid tahun berapa? Tahun 2. Okey, tahap 1. Murid tahun 2. Hari ini kita akan berbincang dalam kumpulan kecil. Pilih seorang pengerusi, pilih seorang seterusnya.
Tadi ada 5 jawatan, tapi hari ini tak mau banyak-banyak. Murid-murid memudik lah sekarang aku murid tadi. Murid-murid pilih seorang pengerusi, seorang setiausaha. 2 orang saja. Okey, jangan tengok yang tadi. Ini nak simulasi. Dan pilih satu topik. Semua pilih satu topik. Topik saja. Bukan cerita tempat nak buat di mana, makanannya apa tak. Topik je. Apa topik dia? Hari Merdeka. Okey, itu saja. Jadi pilih seorang pengerusi, pilih seorang setiausaha dan pilih satu topik budak. Pada aras budak tahun 2. Okey, murid-murid. Baik, kita akan Baik, 1, 2, 3. 3. Lepas tu Cikgu Yogesh tu, selepas Cikgu Yogesh, stay. Okey, baik, sekarang ingat buat perbincangan dalam kumpulan, pilih seorang pengerusi, pilih seorang setiausaha dan satu topik dalam masa 2 minit. Okey, tepukan untuk kumpulan 1. Ini pengerusinya. Cikgu, saya tanya soalan, cikgu jawab ya. Baik, macam mana kumpulan 1 tadi melantik pengerusi tadi? Melalui perbincangan, lantikan ada daripada ahli mesyuarat. Okey, ada berapa orang cadangan nama pengerusi tadi? 4 orang yang kira semualah bersetuju melantik saya sebagai pengerusi. Wah, tak ada cadangan nama lain. Selalunya dekat sekolah, anak cikgu, anak datuk, ni anak cikgu, awak jadi pengerusi. Kumpulan tu tadi macam tu ke? Anak cikgu ni. Tak. Memang semua orang setuju. Tak ada langsung cadangan nama lain 2-3 nama untuk dipertandingkan. Wah, majoriti. Okey. Baik. Setiausahanya siapa? Ada catat tadi? Ada ni. Okey, ada catat. Memang betul catat seorang je nama dicadangkan tadi? Ke mula-mula tadi cikgu ni yang bercakap mula, dia lah pengerusi. Selalunya macam tu lah. Okey, dah ada pengerusi. Baik, topik apa cikgu? Topik yang saya minta ahli mesyuarat untuk bincangkan ialah sambutan jamuan kelas. Jamuan kelas. Ya. Memanglah kita makan kerja je. Ada berapa cadangan tadi? Topik? Tak sempat sebenarnya. Memang ini je Satu ni je lah. Dia Dia duduk, dia bercakap dulu. Pengerusi lah. Dia cakap kita cadangkan jamuan. Jamuan lah dulu. Jamuan semua. Tak ada. Susah tak tadi dalam kumpulan tu nak memilih pengerusi dengan nak memilih tajuk? Topik? Bergaduh? Seorang je pun nak bergaduh apa? Okey, tak apa. Nanti cikgu akan rasa macam pelajar-pelajar kita. Bila kita suruh buat kumpulan kecil untuk nak bincang lantik kursi, dia jadi macam tu lah. Dia akan bising-bising macam tu. Cikgu janganlah tempik suruh diam. Okey, biarlah dia berbincang. Okey, kemudian cikgu kena pastikan. Terima kasih cikgu ya. Kau beri lama dengan saya. Okey. Tepuk tangan lagi. Terima kasih cikgu. Cikgu kena pastikan pula. Ya ini, dalam ni tak apalah. Ada ramai jayu-jayu tolong tengok. Tapi dalam kelas, cikgu seorang. Untuk yang nak bincang tu ada 5-6 kumpulan. Cikgu kena pastikan, kena bagi penerangan pada murid-murid supaya mereka buat undian ataupun cadangan-cadangan untuk melantik pengerusi. Dan cikgu boleh, dalam toolkit kita tu, dia ada tugas-tugas seorang pengerusinya. Apa macam saya tulis bagi tadi kan. Cikgu boleh terang. Kalau budak tahun 2 ni, pengerusi pun dia nak sebut pun tegak-gagap. Dia tak tahu nak sebut pengerusi pun tak tahu. Tambahkan tugas pengerusi tu tak tahu apa benda. Jadi cikgu lah tugas.
Sebab tu semalam kita cerita pasal proses. Untuk tahap 1 ni, cikgu kena banyak bimbingan. Cikgu kena bantu pelajar-pelajar tahap 1 ni bagi tahu pengerusinya tugasnya apa. Awak ni dilantik sebagai pengerusi, apa tugas awak? Setiausaha apa tugasnya? Nanti kalau dah naik sampai darjah 6, darjah 5, 6, masa tu dah tak perlu, cikgu diam je tengok diorang menjalankan perbincangan kelas. Tapi di masa tahap 1 ini, cikgu kena bagi tugas-tugas dia, kena terang apa dia perlu buat dalam perbincangan kalau dilantik sebagai pengerusi. Dan pengerusi semua ni ingat, kita punya prinsip yang ketiga, apa dia? Peluang sama rata. Jadi semua pelajar dalam sekolah, dalam kelas tu akan berpeluang memegang jawatan pengerusi, setiausaha, pencatat, tugas-tugas khas dan juga penjaga masa. Semua orang akan kita beri peluang untuk memegang tugas tu. Boleh? Tengok kumpulan 2 pula. Baik, kumpulan 2. 2 kumpulan lagi kita panggil. Pengerusinya sila tampil ke atas pentas. Kat situ je. Kumpulan lain nak tengok pengerusi yang dipilih. Nak cakap kat situ? Okeylah, tak apalah, cikgu cakap kat situ. Main. Sebab kita ada 1, 2, 3, 4 kamera. Kalau kat bawah tu kamera tak cover. Kamera Dr. Yono je cover. Dr. Yono bawa balik Jepun. Yang nak dipancar untuk kita tengok, ni 1, 2, 3. Berjalan pun tak boleh lebih daripada sofa tu. Kalau tak masuk frame. Sebab tu saya tunggu kat sini je bercakap. Okay? Nanti tuan-tuan dan puan-puan cikgu dengar suara saya, muka tak ada. Sekarang ni ada. Baik, cikgu dari kumpulan 2. Cara pemilihan pengurusi tadi macam mana? Cadangan daripada ahli-ahli kumpulan. Ada 2 cadangan tapi saya menang. Okey. Adalah cadangan. Okey. Jadi majoritinya memilih, inilah pengurusinya. Setiausahanya siapa? Setiausahanya setiausaha. Setiausaha tadi ke buat, awak kalah jadi setiausaha. Macam tu ke? Bukan. Bukan. Pilih lagi. Pilih lagi. Setiausaha pula ada berapa pencalonan? Setiausaha seorang je. Seorang tu je lah. Dia ke yang bertanding dengan cikgu tadi? Dia yang bertanding. Itulah. Ya, yang kalah pertandingan pengerusi, awak lah jadi setiausaha. Bukan. Dia sebab dia nampak berkaliber kan, jadi ramailah nak pilih dia. Okey. Tanya, topik dia? Dibincang topik? Topik Hari Kanak-kanak. Wah. Raja. Cikgu jangan terkejut. Memang budak tahun 2 pun dia boleh bincang. Hari Kanak-kanak Sedunia. Apa hak kanak-kanak yang kita nak dibincang dalam kelas? Okey, ada berapa tajuk dia bincang tadi? Ada 2 tajuk yang... 2 tajuk. Ada Tajuk 2 yang tajuk. pertama? Hari Kanak-kanak. Yang pertama hari lahir. Hari lahir. Yang kedua hari kanak-kanak. Hari kanak-kanak. Semua orang setuju sambut hari kanak-kanak? Ya. Semua advance ni. Okey. Okey, terima kasih cikgu ya. Kita nak panggil semua orang ke? Baik, cikgu tengok. Nanti akan berlaku macam inilah. Kat sini tak berlaku lagi, kita panggil pengurusi dia. Awaklah pergi. Pengurusi suruh anak buah dia pergi. Nanti kalau ada sekolah, tu nak suruh budak bercakap, dia tunjuk kawan dia tunjuk dia tunjuk proses ada orang nak bangun. Tapi dekat sini dia lain sikit lah. Ini kanak-kanak tahun 2 kelas cerdik lah ni. Panggil je naik. Baik cikgu, nanti ingat bila sekarang ni aktiviti minggu berapa ni? Baru minggu 1. Kita tak jalan lagi perbincangan kelas yang besar yang cerita perbincangan kelas tu. Ini baru perbincangan yang kita pilih senarai jawatankuasanya dan juga topik yang nak pilih. Ingat? Jadi masa dalam minggu 1 ni juga cikgu-cikgu boleh terangkan kepada pelajar fungsi tugas-tugas pengerusinya apa, susahnya apa semua, pencatatnya. Tadi pun ada adab semasa tu pun boleh diterangkan. Sebab kita ada 30 minit untuk buat, terangkan semua dalam minggu yang 1. Kemudian kita buat undian. Okey, tajuk tadilah. Semua orang setuju.
hari kanak-kanak daripada kumpulan 2 untuk kita bincangkan pada minggu depan. Okey. Jadi automatik lah cikgu yang pengerusi tadi tu, dia yang akan pengerusikan perbincangan kelas pada minggu hadapan dengan tajuk Hari Kanak-kanak Sedunia. Okey. Itulah benda. Jadi nampak. Jadi bila dah dibincangkan, baik, masuk minggu 2. Okey. Ini dalam rancang, plan. Macam mana nak plan? Dalam perbincangan kelas. Baik, ini minggu 2. Boleh pergi minggu 2 dah? Ready? Baik, kita akan bincang. Kumpulan penyelaras mulakan perbincangan. Kumpulan penyelaras tu maksudnya tadilah pengerusinya, susah semua itulah. Yang ada 5 orang petugas tu. Dia akan mulakan perbincangan kelas. Semua murid mengambil tempat masing-masing. Yang ni, cikgu boleh pilih. Nak buat kedudukan kelas macam mana? Macam di Bilut, macam di Sungai Marung, dia buat susunan U-shape. Nampak macam meeting lah sikit. Kalau rasa lambat, atur meja pun lambat, 5 minit, 10 minit baru nak susun meja, belaga sana, belaga sini, duduklah dalam kedudukan biasa tu, letaklah pengusinya dekat depan. Senang, pengusi je datang kat depan. Duduklah dalam kedudukan yang sama. Tapi kadang-kadang ada pula rasa tak seronok, nama perbincangan kelas, tapi duduk macam PDP biasa. Nak tukar suasana meeting, tukarlah kelas. Tukar kelas pula dah. Sorry, sebab panas. Tukar kedudukan meja dalam kedudukan untuk kita bermeeting. Boleh juga. Tapi ingat, saya kata tadi, kita bukan nak tumpu yang itu. Kalau rasa perubahan meja untuk usun atur mesyuarat tu mengambil masa, kita duduk je dalam kedudukan biasa, panggil je pengusi susunnya kat depan, yang pencatat yang nak tulis tu dekat depan. Okay? Tapi kalau rasa kita dah memang latih, untuk susun mejanya pun memang ada satu latihan khas. Nama latihan dia susun meja mesyuarat. Cikgu pegang time keeper. Okey, mula susun. 10 minit. Tak jadi. Latih lagi. Sampai dapat seminit je. Susun siap. Tak ada bunyi, tak ada apa. Siap susun meja. Wah, kalau dah jadi macam tu, nanti next, bila kita nak buat meeting, cikgu cuma cakap je. Okey, minggu lepas kita dah janji, minggu ni kita nak buat meeting. Sekarang kita susun meja meeting. Siap dah. Punyalah cepat. Apabila kita ada latihan. Okey, bila dah biasa. Di Jepun pun sama. Ada yang meetingnya duduk, semalam Dr. Yuno ada tunjukkan kelas meeting. Ada yang duduk dalam kedudukan meja biasa. Ada yang juga nanti dia akan duduk dalam kedudukan U-shape. Ada yang bentuk meeting lah macam mana. At least pengusinya boleh nampak anak buah dia, siapa yang angkat tangan, siapa yang bagi cadangan. Okey? Jangan membelakang korang, sudah. Jadi, kalau cikgu tanya, kita nak buat kelas meeting ni kedudukan tempat masing-masing untuk macam mana? Kita kalau rasa susun meja ikut U-shape tu cepat, kita boleh buat. Kalau rasa lambat, angkat meja pun tak larat, nak tarik tak boleh nak angkat, tarik meja bising satu sekolah, buat je dalam kedudukan biasa. Okey? Boleh? Baik. Dia duduk semua murid mengambil tempat masing-masing. Pengusinya ada ke depan, susahnya ada sebelah, pencatatnya duduk kat papan tulis nak tulis. Dengan markernya gini, belum mula tulis ke, tangan dia dah kat sini dah. Nak mula tulis, punyalah semangatnya nak tulis. Dan ada seorang penjaga masa. Penjaga masa tu, kalau ada loceng lah, ada jam. Kalau tidak, dia angkat tangan ataupun dia panggil je lah. Tuan pengusi, masa ada lagi 5 minit. Kita ada 30 minit. Okay? Jangan dia duduk sedia pun hayal, duduk, masa dah 1 jam, dah habis tak habis lagi. Penjaga masa tak tengok jam. Tolong ingatkan penjaga masa tu. 30 minit. Lagi 5 minit ke apa semua, ingatkan. Bila dah nak habis, bagi tahu pengurusi, masa dah habis. Okey? Baik, semua murid mengambil tempat masing-masing. Pengurusi memulakan perbincangan kelas. Baik. Tahun 2 tadi kan. Pengurusi dia memanglah dia ada tak berapa faham sangat macam mana nak handle. Cikgu bantulah. Okey? Kita ada teks dalam toolkit pun rasanya ada teks. Ram kita ada masukkan teks saya. Ada teks dalam toolkit tu. Contoh apa pengerusi perlu buat dalam toolkit dekat belah belakang lampiran tu. Jadi lama-lama mula-mula ni kita bolehlah bagi dia tengok untuk kita latih dia sebagai pengerusi. Nanti takkanlah sampai dah jam 4, 5, 6 pun nak tengok teks tu juga. Dia boleh handle biasa saja. Tapi kita pun sebagai cikgu pun nak handle meeting pun ada teks, agendanya.
Kalau cikgu hantar surat untuk meeting guru pun tanya juga mana agendanya. Nak tengok juga agenda sampai ketua tengok agenda. Tak bolehlah nak dalam kepala. Boleh tengok, okey? Tapi teks ni ucapan dia tak pula ucapan bahasa bakunya bahasa apa benda tu, tapi bahasa yang tadi cakap tidaklah bahasa kasar bahasa apa. Tidaklah sangat macam terlampau belia sangat cakap tu. Tuan pengerusi, nama saya ni mencadangkan panjang lirik tak ada. Cuma saya cadangkan buat di kelas. Macam borak biasa-biasa. Yang tumbuh seronok. Bila dia borak macam biasa macam kawan ni, meeting dia pun rasa santai, seronok, tak adalah rasa tension. Bila ayat panjang-panjang nak cakap, kalau dia nak cakap pun takut. Alamak, nak susun ayat dengan saya bernama ini, mencadang ini, banyak sangat benda kan dia pun tak berani nak cakap. Idea ada, tapi takut nak cakap. Sebab apa? Sebab banyak sangat ayat nak kena cakap. Jadi saya cadangkan kat sekolah. Saya cadangkan kat padang. Boleh, tak ada apa. Jangan pengusi pula. Ayat tu tak bagus tu. Cuba susun sikit ayat bagi macam bahasa bagus. Lambat payahlah awak nak bagi cadangan lama-lama. Okey? Kemudian pengusi kenalkan topik. Baik, pengusi bercakaplah. Baik, hari ini seperti yang rakan-rakan semua sedia maklum, kita akan bincang topik apa tadi? Hari kanak-kanak. Okey, hari kanak-kanak. Mana dia dah tahu. Pelajar-pelajar yang meeting hari itu dia dah tahu benda yang nak dibincang, bukan meeting ya, perbincangan kelas. Yang nak dibincang pada itu tajuk,nya Hari Kanak-kanak. Tinggi sangat tu gayanya ya. Tapi tak apalah. Dah dia pilih tak boleh. Dia dah pilih kita tak boleh nak. Dia dah pilih kita tak boleh. Tak boleh batal. Kena ikut. Baik, Hari Kanak-kanak. Okeylah. Semua mungkinlah kawan-kawan yang lain tu yang jadi AJK yang tak jadi pengusi tu dekat rumah, dia dah cari bahan-bahan dia. Apa yang nak cakap, apa yang nak dicadangkan, mungkin ada. Baik, kenalkan topik. Kemudian tetapkan matlamat perbincangan. Baik, perbincangan kita ini kita jadikan semua kanak-kanak apa benda? Goal dia. Ini goal dia, cikgu boleh lah bantu. Nak jadikan kanak-kanak, hari kanak-kanak ni nak apa matlamat dia? Supaya kanak-kanak semua dihargai oleh semua orang. Contohnya. Baik, cikgu boleh membantu secara berhemah, jangan terlalu mencelah. Jangan budak cakap 2 patah, cikgu 10 patah. Budak baru nak mula cakap, cikgu dah mencelah. Bagi dia bercakap. Contohnya kalau dia bercakap, okey kita dia bincang-bincang, dah bagi cadangan, dia terus pergi ke lain. Cikgu boleh bincang, pengusi, tadi kawan-kawan dah bagi cadangan. Awak tak undi pun lagi, nak pilih kat mana? Nak pilih tempat, ada 5 tempat kawan-kawan cadang. Tak pilih, nak buat kat mana? Jadi cikgu lah yang bagi tahulah. Jangan cakap dalam hati. Budak ni pengusi ni dah pilih 5, pasal apa tak pilih-pilih lagi? Janganlah cakap dalam, cakap lah pengusi. Kita tak pilih lagi tu, suruh kawan-kawan pilih yang mana undi, yang mana nak pilih. Daripada 5 tu kawan-kawan undi lah. Baik, yang mana tempat mana nak buat. Menang, okey. Kemudian seterusnya. Lain lagi. Sesi perbincangan kelas dimulakan. Pengusi mula bertanya kepada rakan-rakan apa pandangan mereka berkaitan dengan topik. Okey, dia dah kenalkan topik tadi. Dan ambil, dia tanya kepada kawan-kawan berkaitan dengan topik. Okey, kalau topik yang mudah tadi, kalau jamuan kelas, dia katanya, baik, cadangan kita nak buat kat mana? Okey, dia bagilah cadangan. Murid beri pada cadangan. Nak buat dekat KFC, nak buat kat kantin, makcik kantin lawa, makan sedap. Jadi nak buat kat kantin. Okey, pencatat tulis di papan putih. Susah tulis dekat dalam buku. Okey, bimbingan yang minimum daripada guru berkaitan. Ini cikgu kena tengok. Murid yang pasif, kita kena tengok. Cikgu janganlah budak buat perbincangan kelas, cikgu buat perbincangan dalam grup WhatsApp. Tengok budak-budak tu berbincang. Okey, ada budak langsung tak bercakap. Muka masam. Tak mau campur pun orang bincang, dia duduk je diam. Cikgu motivasilah supaya dia bercakap. Cikgu boleh tanya. Okey, kan dalam kelas tu, dalam kumpulan tu ada banyak ramai murid-murid yang macam-macam PN dia. Ada yang murid diam, tak mau bercakap. Bila tanya kenapa diam? Saya nak cadang jadi pengusi, dia jadi pengusi. Rupanya dia jadi pengusi. Cadanglah juga, tak apa, minggu lain pula awak pula jadi pengusi. Okey? Kemudian murid banyak cakap, ada murid diam. Ada murid langsung tak ada orang boleh bercakap. Dia je nak cakap. Bagi cadangan dia. Jadi pengusi bagi tahu dekat pengusi, untuk orang yang banyak bercakap ni, dia kena angkat tangan bila bercakap. Janganlah suruh dia je. Tahulah dia tu anak cikgu. Anak cikgu kelas pula tu. Suruh dia je bercakap. Baik, gile-gile kan. Bagi peluang semua orang bercakap. Murid semua ganggu. Ini pun banyak PN. Cikgu dah lama duduk kat kelas, cikgu lagi tahu pada saya. Saya ni 6 tahun je duduk kat sekolah. Tak tahulah murid sekarang ganggu ke tidak. Kalau ada berganggu-ganggu, cikgu kena ambil perhatian. Yang tu kena tegur. Inilah proses-proses untuk kita jadikan perbincangan kelas itu lancar.
Baik, bantu jika berlaku kesusahan jawapan. Baik, ni contoh yang dekat Jepun lah. Boleh cerita kat Jepun. Tuan-tuan tak dapat pergi kat Jepun pun, saya ceritakan tuan-tuan. Bayangkan tuan-tuan sekarang terbang ke Jepun, Tokyo, Jepun. Perbincangan kelas murid tahun 3. Ini yang kita tengok sendiri. Dia bincang pasal majlis hari jadi. Jadi dia bincanglah tempat apa semua dah selesai, semua dah siap. Kat mana tempat nak buat, semua dah setuju. Okey. Last sekali hal-hal lain. Ada satu murid bangun. Dia kata, pengerusi, hari lahir saya bulan 3. Kita buat bulan 5. Jadi hari jadi saya tak sambut pun. Hari lahir kawan saya bulan 5 sambut. Jadi macam mana? Pengerusi dia pandang kiri, pandang kanan, pandang kanan. Cikgu dia bangun. Masa tu bila berlaku kesusutan jawapan macam tu, cikgu kena bantulah. Janganlah awak nak jadi pengerusi sangat. Kau jawab, kau carilah jawapan. Janganlah biarkan pengerusi macam tu. Jadi kita sebagai guru, dia cikgu kadang-kadang dengki juga ke kanak budak-budak ni. Nak sangat jadi pengerusi, kau jawablah sendiri. Bila berlaku kesusutan macam tu, cikgu selesaikanlah. Jadi bila jadi macam tu soalan, pengerusi dia pandang kiri, pandang kanan. Cikgu dia tak tunggu lama. Cikgu dia terus bangun. Apa jawab cikgu dia? Tak apa, kita buat majlis bulan 5, awak punya birthday bulan 3. Kita sambut sekali. Kita bawa sekali birthday awak bulan 3 ni ke bulan 5. Setuju? Setuju. Dia pun seronok, dia duduk. Budak-budak lain pun tepuk. Selesai masalah. Siapa tolong selesai? Cikgu lah tolong selesai. Jangan cikgu tu duduk kat meja pengurusan. Tadi tak boleh selesai, saya lah handle meeting. Bagilah pula budak tu sambung lagi dia punya itu. Okey? Baik. Pastikan perbincangan kelas berjalan spontan, santai dan juga selesa. Cikgu tengok sekali perbincangan kelas tak berapa lancar. Geram dia rasa. Tahulah cikgu ni mementingkan kesempurnaan. Bila tak lancar tu, berbuku je kat hati. Next punya meeting, cikgu dah siap teks. Awak ni kalau meeting ni, awak cakap ni. Awak Ahmad, awak cakap ni. Tak payah macam tu. Kita nak biarkan proses. Semalam analogi pokok buluh tengok. 5 tahun, 6 tahun nak tumbuh tinggi. Dia akar dalam tanah dia saja yang menjala jauh. Untuk menampung ketinggian pokok buluh nanti bila dah besar. Tak nampak apa perubahan pada sana kan? Jadi kalau ada berlaku ketidakkelancarannya kelas perbincangan kelas tu, cikgu janganlah tak sabar sangat nak tunggu. Kita tak ada masa dalam seminggu 2 minggu tu. Terus budak-budak tahun 2 kita nak buat perbincangan kelas. Dalam masa 2 minggu dah cikgu target dah budak-budak tu dapat handle satu meeting. Tak boleh lah macam tu. Apa-apa pun proses tu yang penting. Berjaya ke tak berjaya ke, apa keputusan-keputusan yang hadir dalam perbincangan kelas tu bukan penting sangat, tetapi nak proses tu. Budak bercakap, budak beradab dalam meeting, yang itu pun dah menjadi kejayaan kepada kita kerana dia dah berjaya mengamalkan nilai-nilai murni dalam perbincangan kelas. Hasil dia tak apa belakang kira. Jangan cakap cakap je elok, hasil tak ada. Tak payah cakap macam tu. Kita hasil proses itu yang kita penting. Okey? Kemudian next. Tadi yang selesa apa semua tu Puan Anung pun dah cakap. Kita nak lahirkan macam biar budak-budak tu seronok, diorang boleh berbincang sama-sama dia. Dia punya idea cikgu terima, iaitu yang dia seronok. Okey? Yang ini seterusnya keputusan ibu tamatkan, catat semua keputusan yang dibincang, susah membaca semula keputusan. Macam biasalah kita bila dah habis kita baca balik apa keputusan-keputusan, susah bacalah. Kalau tidak, mana pula peluang SU nak bercakap? Susah nak juga bercakap. Pengurusi bercakap. Jadi bagilah. Okey, susah. Cakap balik apa yang kita bincang. Cakaplah, okey kita nak buat majlis hari lahir pada sekian bulan. Bertempat di KFC Bentong. Makanan dia ayam KFC lah. Kemudian susah baca semua. Okey, semua faham semua? Okey, dah. Kemudian ada tetamu terhormat tak? Oh ada. Siapa tetamu terhormat kita? Guru kelas kita. Oh cikgu duduk belakang dengar. Oh jemput aku. Okeylah. Kalau tak jemput cikgu jemput. Takkan tak ada tetamu. Sebab cikgu tak dijemput kan. Takkan awak je kan jalan lintas jalan siapa nak tolong. Okey. Peranan penjaga masa. Penjaga masa ni macam saya terangkan tadi, dia kena jaga masa. Tak kira lah yang jadi pengurusi tu teko besar ke, tapi dia jaga masa, dia akan menunggu. Pengurusi, lagi 5 minit. Jangan pula cakap, alamak, dah lebih seminit ni, dia nak balikkan, dia bully pula aku lah. Tak ada. Biar dia bercakap, biar dia menjalankan tugas dia,
tadi lah kita tu peranan masing-masing. Peranan dia penjaga masa. Pengurusi peranan dia sebagai pengurusi mesyuarat. Okey. Baik, maklum ada pengurusi berkaitan masa, boleh cakap, pengurusi masa lagi 5 minit, boleh tekan loceng, ting-ting kalau ada loceng, ataupun bagi isyarat, pangkah ke. Ni dulu kalau kami ni Jayu-Jayu ni, dulu bermesyuarat dekat KL, jam dia besar skrin ni tahu. Bercakap, ni kalau kita bercakap, katalah dia bagi 20 minit. Mula bercakap je, keting, dah 19 minit, keting. Sampai je tu, dah orang depan kita dah gini dah. Jaga masa, supaya kita mementingkan masa. Sama lah macam ni juga, orang yang jaga masa ni pun kena tekankan, bila cukup masa, kita kena bagi syarat pada pengurusi, masa sudah tamat. Andai kata masa sudah tamat, keputusan tak dapat, nak macam mana? Sambung je lah, tak apa. Dia dah jalankan mesyuarat apa semua tu je, awak marah pula. 30 minit bagi tak habis-habis, bincang benda ni pun tak habis. Tak payah marah, senyum. Biar dia buat. Tak apa, tanya awak dah selesai mesyuarat. Bagus awak tadi cakap ini bagi cadangan ni. Tapi tak apa. Tak selesai, tak apa. Kita sambung lagi minggu depan. Sampai 4 tahun kita bincang hak itu je. Sambung. Jadi bila dah besar dia akan tahu. Wah, dulu masa kecil-kecil tu kami bincang pak tu. Jadi bila dah besar rupanya ada pengalaman juga pada dia. 4 tahun bincang hari lahir je. Tak macam. Okey, sambung sesi bincang di waktu lain jika masa sudah tamat. Okey. Next. Dr. Nani tengok masa tak? Okey. Okey. Habis minggu kedua. Plan kita. Kita dah bincang, dah dapat keputusan. Jamuannya semua setuju. Jamuan hari lahir Hidayah. Buatnya di KFC Bentong. Jamuan dia, seorang 2 ketul ayam, 1 peha, 1 dada. Tulis, siap ni. Mesyuarat, semua catat. Koslo, bayar sendiri. Okey. Masuk minggu ketiga. Kita dah bincang minggu kedua. Minggu kedua dah selesai. Itulah perbincangan kelas dia. Okey, sekarang kita nak laksana. Dalam minggu yang ketiga. Kita dah bincang dan sekarang buat. Laksana aktiviti seperti apa yang dirancang. Bincang macam nak rak. Buat di KFC. Tiba-tiba hari jadi, buat kat Lemang Toki. Tak ikut keputusan mesyuarat. Yang tu tak boleh. Laksana aktiviti seperti apa yang dibincang, keputusan perbincangan kelas. Cikgu minat makan lemang. Budak cadang kat KFC, balik-balik KFC. Tukar pergi kat Lemang Toki. Cikgu tukar. Sampai dekat KFC, cikgu ada bagi nota. Majlis hari jadi Hidayah tukar ke Lemang Toki. Tulis kat situ. Cikgu pandai-pandai tukar. Cikgu, sekali, 2 kali, kita buat perbincangan, cikgu tukar. Buat perbincangan, cikgu tukar. Budak-budak lama, budak pun tak nak beri cadangan dah. Budak pun tak nak buat bincang dah. Bincang berapa suruh cikgu je lah tetap. Budak pun cerdik juga. Kita bincang macam nak rak, cikgu tukar. Menu kita bagi babak lah sedapnya. Cikgu tukar ikut selera dia. Kita nak apa? Spaghetti. Cikgu tukar pulut dengan ikan kering. Selera cikgu, selera orang tua. Tak boleh. Tempat-tempat pun apa benda, apa keputusan dalam mesyuarat, cikgu kena ikut. Okey? Biarlah tempat tu kita terbuku dekat hati, tak berapa seronok, ikut je lah. Okey? Banyak kali sangat kita ubah, budak akan frust, nanti dia pun tak mau cakap, dia tak mau bagi cadangan, dia tak mau buat meeting. Baik, kita asyik tukar. Okey, guru perlu ingatkan untuk laksana aktiviti mengikut prinsip Marmor. Semalam kita dah tengok, ingat prinsip Marmor, pembelajaran melalui pengalaman dia. Biar dia mengalami pengalaman sebagai seusaha, pengalaman sebagai seusaha, sebagai pengerusi, sebagai pencatat, semua pengalaman dia yang sangat berguna. Macam Puan Anun cakap, walaupun pada kita nampak kecil, memanglah benda tu kecil sebab kita dah cikgu, makan garam awal pada dia, dia baru nak belajar. Benda-benda pencatat, pengerusi tu semua besar pada dia. Tapi kalau kita rasa kecil, tak tahulah nak kata apa. Biarlah dia mengalami pengalaman dia sendiri. Okey? Kemudian kalau dia nak menyapu sampah, biarlah dia mengalami suasana sapu sampah tu. Kalau dulu jadual tugas sapu sampah tu, orang tu lah sampai habis tahun, cikgu dah tetapkan, awak Ahmad, hari Selasa sapu sampah tu sampai sudahlah disapu sampah. Tapi dalam makmur, kita nak bagi peluang sama, semua orang akan merasa pengalaman sapu sampah, keseronokan sapu sampah tu macam mana. Okey? Kemudian motivasi kendiri, andai kata dekat sekolah kita kena terap. Yang ni kita kena terapkan dalam makmur.
Andai kata motivasikan diri itu katalah sampah berterabur dekat atas. Bukan kita yang arahkan. Kita tu tengok apa semua. Zul, tu sampah tepi kaki besar gajah tak nampak. Itu yang kita yang arah. Bukan motivasi dia. Kita hendak kita tanamkan dalam makmur ni. Nilai-nilai murni itu bila sampai satu tahap nanti, sampah kita bukannya sebab itulah kita di Bentong ni kita ada satu program apa? Benci sampah, benci sepah. Kita nak jadikan sekolah kita bukannya tempat buang sampah, tapi pelajar-pelajar kita ni suka kutip sampah. Satu hari ni macam, tuan-tuan percaya, cikgu percaya tak? Kalau tak payah pergi jauh lah. Kat sini kita ada kat JSKL, Japanese School Kuala Lumpur. Saya makan gula-gula, melawat sekolah dia. Nak buang plastik gula-gula pun tong sampah tak ada. Kita kutuklah benda sekolah punya besar, tong sampah pun tak ada. Punyanya kunonya kita. Rupanya sekolah dia memang tak ada tong sampah. Sebab pelajar-pelajar dia tak buang sampah. Sampah yang dia bawa ada buah dalam poket, buah dalam beg dia. Dia sampah dia bawa balik. Sebab tu dia tak ada tong sampah. Yang kita ni nak buang sampah duk kutuk. Mana tong sampah sekolah besar, tong sampah kecil betul dia nak beli. Rupanya buah dalam poket. Kita pun buah dalam poket. Berani nak buang. Penyiaran makmur buang sampah dekat sekolah JSKL. Ada kamera tangkap. Konon orang tak nampak buah dalam poket buat jatuh. Macam biasa buat je. Okey. Okey. Peluang sama rata. Okey, ingat dalam ini cikgu bila kita buat program mesyuarat ke, aktiviti ke, ingat 3 prinsip ni. Peluang sama rata. Jangan bagi orang yang sama saja pegang jawatan, orang yang sama saja buat kerja. Bagi peluang pada pelajar-pelajar lain juga. Jadi inilah istimewanya dalam projek makmur. Kita bagi peluang pada semua pelajar untuk merasai pengalaman dia sendiri. Kemudian jika berlaku kesilapan, kesalahan semasa aktiviti, guru tak perlu marah. Cuma senyum. Daripada slide Dr. Yono, suruh cikgu sabar, senyum. Ini semua ni darah-darah pahlawan mak kilau. Sikit-sikit semua darah naik ke kepala. Semua dia jenis nak marah aja. Cikgu kena sabar. Bagilah budak-budak tu kalau dia buat salah pun, itulah proses pengalaman dia. Sebab dalam kriteria makmur yang pertama tu, dia tak menjadi kesalahan untuk membuat salah. Okay? Biar dia belajar melalui pengalaman dia. Dan teruskan beri tunjuk ajar dan galakan serta motivasi. Okay? Seterusnya, ingat, wah besar. Kita bukan nak melihat kejayaan dalam masa singkat, kita nak lihat proses. Semasa aktiviti dijalankan, apa jua kerja murid, berilah motivasi, pujian serta kata-kata semangat. Sebab keindahan sesuatu kejayaan itu bukanlah daripada hasil dia, tetapi daripada proses yang kita jalan tu. Okey? Berapa hasil dia pun kita tak cara sangat. Seterusnya, baik, ingat dalam projek makmur tiada istilah gagal. Tiada salah. Cuma kurang lancar lah, kurang kemas. Kita baikilah. Itu yang kita nak baiki. Tapi kalau dia tak dapat nak menamatkan perbincangan kelas, itu bukan dia gagal. Kita tak boleh kata dia gagal, cuma kita tak berapa lancar lagi daripada awal, kita baiki. Kita bagi motivasi. Baik, dan dalam makmur juga tiada salah. Dan yang pentingnya, cikgu, guru perlu sabar. Sabar. Untuk menjadikan pelajar kita tu uruskan meeting pun macam air je. Sebut je meeting kelas je semua bersorak. Wah, ini meeting. Okey? Dan cikgu ingat, untuk perbincangan kelas ini, bukan cikgu tetapkan, okey, hari Rabu, hari perbincangan kelas. Bukan macam tu. Dalam makmur, perbincangan kelas ini dijalankan apabila ada perkara, ada isu, ada topik yang kita nak bincang. Macam bulan Ogos ni. Apa topik besar? Hari Merdeka. Mungkin budak-budak terlupa. Cikgu lah boleh bincang. Okey, ujung bulan ni, hari ni bulan Ogos. Kita bulan Merdeka. Apa kata kita buat perbincangan kelas berkaitan dengan Hari Merdeka. Budak-budak bincang lah. Okey, bukan kita tetapkan dulu. Okey, setiap hari Rabu, perbincangan kelas. Okey, duduk meeting. Nak meeting apa? Nak bincang apa? Tak. Isu tu timbul dulu. Bila isu tu kita bincang. Okey?
Dan di Bentong ni pula lupa perkenalkan tadi. Dekat Bentong ni kita ada nama dia perbincangan kelas ni. Kita tak panggil perbincangan kelas, kita panggil moh bincang. Ada sikit hal moh bincang, ada sikit hal moh bincang. Kalau dekat Kelantan pula ada sikit isu moh kecek kira. Kecek kira tu perbincangan kelas lah. Ada sikit ke? Kecek kira dia bincang. Kalau dekat KL pula, kalau ada satu isu apa? Mari kita berbincang. KL punya kan, mari kita berbincang. Marah KL. Okey. Baik. Jadi ingat ke perlu pencen. Baik, minggu. Baru minggu keempat ke? Kita ada 6 minggu. 10 minit je. Semalam ada diskaun setengah jam. Boleh nak ambil balik yang semalam setengah jam pergi hari ni? Aduh. Okey. Saya cepat. Saya laju. Okey. Baik, masuk minggu keempat, kita dah tadi persediaan. Minggu kedua kita dah buat perbincangan kelas. Minggu ketiga kita dah jalankan projek tu. Dah jalan. Minggu keempat, reflect. Okey, reflect. Buat refleksi melalui sistem parking lot. Kita ni 5 sekolah daripada SK Lurah Bilut, SK Lebu, SK Sungai Marong, SK Sungai Dua, SK Sri Layang. Semuanya sekolah TS 25. Jadi dia memang ada parking lot ni. Jadi kita tak sediakan borang refleksi yang lain. Cuma kertas kecil saja. Seperti kotak yang kita sediakan tu sampai sudah tak ada soalan dalam kotak. Tapi dalam sekolah nanti diharapkan cikgu suruh budak-budak ni buat refleksi. Kita buat jamuan yang di KFC tu, apa dia kebaikan dia, keburukan dia, apa benda yang perlu tambah. Budak tampal di pada parking lot kat belakang kelas yang ada TS 25. PK 21 ya Puan Nora ya. PK 21 dan juga TS 25. Dah ada parking lot. Tak payah nak buat lagi tempat parking lain. Ini parking lot makmur. Jangan kacau. Masuk je dalam parking lot yang semua orang pakai tu. Nanti cikgu akan kutip untuk dia tengok. Dia buat refleksi. Apa kebaikan, apa keburukan, apa cadangan pelajar-pelajar. Kemudian guru perlu bimbing murid untuk sesi refleksi. Andai kata budak tu tak tahu apa nak cakap, tak reti nak nulis, cikgu bimbing dia. Buat emoji pun boleh. Awak suka ke tidak? Suka. Buat kata gambar senyum. Dia suka tu. Bila dia tengok, budak ni suka. Suka ke tidak? Dia buat muka masam. Dia tak suka. Pasal apa masam? Saya dapat ayam ada ulat. Contoh. Sebab ada ulat je. Tapi aktiviti suka. Macam itulah. Cari dia punya refleksi. Okey. Cadangkan penambahbaikan kepada perkara yang telah dilaksana. Kalau ada lah. Tak tahulah budak-budak tahun 2 dia boleh tidak. Tapi cikgu bimbinglah dia. Kalau dia rasa dia boleh bagi cadangan untuk penambahbaikan. Bimbing murid yang buat berkaitan kerjasama antara rakan. Boleh tanya dia macam mana kerjasama antara kawan-kawan. Kawan-kawan tolong ke tidak. Bantuan yang diberikan sesama rakan. Orang bantu ke tidak. Macam atur meja. Kalau kita nak buat atur meja untuk meeting. Ada kawan dia tak hadir. Meja dia kosong. Kawan dia tolong ke tidak angkat. Nak bagi jadikan dia satu kedudukan untuk mesyuarat. Dia biar saja. Tak ada bantuan. Kalau dia tolong, bagus. Walaupun kawan dia tak hadir, dia tolong angkat pula meja dia, susun untuk meja mesyuarat. Contohnya kalau cikgu rasa nak susun meja mesyuarat. Kemudian, sokongan setiap ahli. Adakah setiap ahli itu bantu-membantu? Kita boleh buat refleksi. Kemudian, guru perlu pastikan murid rasa seronok. Tadi pun Puan Nur cakap seronok supaya murid datang ke sekolah. Sebab apa kehadiran kita rendah? Peratus kehadiran rendah? Sebab murid tak suka datang sekolah. Tak seronok datang sekolah. Okey? Contoh, satu sekolah, ini sekolah menengah. Ini bukan sekolah rendah. Ini bagi contoh sekolah menengah. Kehadiran sekolah dia sangat rendah. Bila saya pergi sekolah, saya tak tanya cikgu, saya tanya budak-budak. Ada sukan, kita borak sama-sama. Budak jawab apa, pasal apa? Sekolah dia kehadiran rendah dan kehadiran pula yang paling teruk sekali hari Isnin. Cikgu boleh bayangkan tak pasal apa hari Isnin ni budak-budak ramai tak datang? Tak tahu Sebab perhimpunan. Dalam perhimpunan pula, cikgu dia popek daripada pagi sampai ke pukul berapa. Sejam cakap asyik marah je. Tanya dekat budak-budak ni. Jadi diorang menyampah dah tengok muka pengetua. Kerja dia bila hari Isnin, waktu perhimpunan setengah jam, popek. Dia tak datang hari Isnin sebab itu. Jadi tanya, nak apa? Bagilah macam hari Isnin tu bagi hadiah ke kelas bersih. Sebab tu ada banyak sekolah buat pertandingan kelas bersih ke. Bagi anduan macam sekarang ni ada kejohanan MSSD, ada kejohanan MSSP.
Masa hari Senin tu bagilah anugerah motivasi pada pelajar. Diorang seronok. Tak sabar nak tunggu. Oh, pagi besok hari Senin perhimpunan cikgu nak bagi hadiah ni. Johan MSS Pahang, bola sepak. Oh, dia pula yang kaptennya. Tak sabar ni nak ambil. Jaga tak buka pagar lagi, dia tolong ketuk jaga buka pagar. Supaya seronoknya dia datang kat sekolah. Okey? Ini bila pagi dengar je apa marah. Mana nak datang? Hari Senin je penting. Bila hari Seninnya sakit kepala, hari Seninnya sakit perut. Benda yang orang tak boleh nak cek dalam kan. Ayah pun sakit perut, rehat. Cadang penambah kepada bimbing murid-murid untuk sudah habis. Murid seronok, gembira dan yakin diri dalam setiap proses yang mereka lalui. Seterusnya. Baik, minggu ketiga. 5 minit lagi. Ui, laju nak cakap nak habis 5 minit. Baik, rancang lagi. Tadi kita dah refleksi, ada penambahbaikan. Contohnya kita buat kebersihan kelas. Ada 5 orang ditugaskan untuk sapu lantai. Penyapu ada 1. Patah pula tu, bulu dah berkedut ke atas. Nak sapu sampah pun tak boleh. Jadi budak dalam refleksi tu budak cakap, mohon tambah lagi penyapu sebab penyapu ada 1. Rosak pula tu. Jadi bila tengok-tengok refleksi, oh bila tu patut kelas suruh sapu tak bersih. Rupanya penyapu ada 1. Rosak pula tu. Itu contoh. Kemudian kita refleksi dalam ni, kita benda yang dah refleksi tu, dapatan daripada refleksi yang budak dah buat refleksi pada minggu yang keempat, cikgu ambil, cikgu pilih mana refleksi penambahbaikan yang budak-budak tulis dalam tu yang boleh cikgu kumpul, bawa minggu ke-5 untuk kita bincang dalam satu lagi kelas meeting. Moh bincang. Apa bincang dia? Untuk penambahbaikan program program apa tadi ya? Hari lahir tak boleh menjadi. Pembersihan kelas tak boleh jadi. Kita bincang dalam ni. Baik, bincang lagi sekali. Baik, bincang dalam ni. Cikgu boleh. Tadi ada berapa kumpulan? Ada 5 kumpulan kan? Yang untuk pembinaan kedua ni cikgu kalau nak tukar kumpulan lain pun boleh juga. Nak kekalkan sama pun boleh. Tapi yang kalau nak tukar tak ada masalah. Okey, tadi kumpulan 3 punya dia dah buatlah perbincangan kelas. Ini untuk refleksi. Kita ambil kumpulan lain pula. Kumpulan 4. Okey, kumpulan 4 kan kita tadi dah bincang dah masa minggu 1. Siapa pengusinya apa semua. Ambil package satu grup 5 tu. Dia pula handle pula meeting ni. Meeting apa? Refleksi. Dapatan daripada refleksi. Yang kawan-kawan dia dah tampal dekat parking lot. Cikgu dah ambil. Cikgu dah tengok kalau ada. Baik. Andai kata. Sampai minggu keempat tu dah berjaya. Buat jamuan hari lahir. Kata dekat KFC. Memang di KFC itulah tempatnya buat. Ayamnya 1 peha, 1 dada. Itulah yang dapat pada budak-budaknya. VIP yang hadiahnya pun cikgu kelas. Itulah yang dapat. Berjaya ke tak berjaya tu? Ya, berjaya lah, lancar. Ada nak refleksi? Boleh juga buat refleksi. Budak kata tahniah apa semua. Jadi kalau rasa dalam minggu keempat tu, tuan-tuan cikgu dah berjaya untuk menjalankan aktiviti seperti apa yang dirancang dalam perbincangan kelas, tak nak buat pun tak apa. Sebab itulah kita targetkan aktiviti yang kita jalankan ini minggu keempat hingga minggu ke-6. Andai kata minggu keempat sampai buat aktiviti itu tak berapa lancar, tak berapa sempurna, barulah tambah lagi refleksi. Lepas tu bila dah buat refleksi semua ni, kita balik pula ke minggu ke-6, kita buat semula. Apa aktiviti yang kita buat pada minggu keempat dengan penambahbaikan yang kita bincang dalam minggu yang ke-5 ini. Okey, next minggu yang ke-6. Baik, minggu ke-6 ni laksanakan aktiviti seperti apa yang dibincang dengan penambahbaikan bagi kali yang kedua. Aktiviti yang sama. Okey, tetapi andainya cikgu-cikgu semua ni buat majlis hari lahir. Minggu keempat gagal. Takkan nak beli kek lagi bagi orang yang sama pula untuk buat minggu ini. Sudahlah. Okey, tak apa. Kegagalan tu nanti pada orang lain yang hari lahir nanti kita beli kek lain pula untuk kita menambahbaikan. Yang minggu keempat gagal. Tak berapa lancar. Bukan gagal tak berapa lancar. Dah buat refleksi, penambahbaikan, minggu ke-6 buat lagi. Tak sempurna lagi. Cikgu nak beli kek berapa biji untuk hari lahir. Jadi kalau yang hari lahir tu kita tengoklah, kita fikir. Yang tu kita buatlah untuk orang lain pula dengan penambahbaikan selepas refleksi yang dikemukakan oleh murid-murid kita. Apa yang perlu kita tambah baik. Okey. Refleksi akhir oleh murid. Murid kalau lepas tu boleh pula kita minta pandangan pada pelajar. Kita buat refleksi apa benda kelemahan, kekuatan kita punya program. Memberi motivasi, nilai murni yang berjaya diterapkan. Harapan. Guru buat rumusan harapan. Okey, cikgu boleh cakap lah apa benda. Itulah proses-proses yang cikgu perlu bagi tahu kepada
murid-murid berkaitan dengan aktiviti yang kita jalankan. Okey, seterusnya peringatan sekali lagi kepada tuan-tuan, puan-puan, guru-guru sekalian, prinsip utama makmur. Ingat, learning through experience, belajar daripada pengalaman. Tadi kita dah ulang banyak kali, pengalaman dia sebagai pengurusi, pengalaman dia sebagai penyapu sampah, pengalaman sebagai menguruskan tempahan di KFC, pengalaman dia menjemput guru datang hadir, semua pengalaman pada dia. Yang semasa dulu dia tak pernah merasa. Dalam makmur ni kita nak bagi dia rasa. Oh macam ni jemput cikgu, banyak cekadak rupanya. Kena ada surat, tak boleh main pakai macam itu je. Macam-macam dia belajar bila kita itu, okey? Macam lah cikgu kan, nak jemput pergi mana? KFC. Ada surat. Jadi dia akan belajar. Tak apalah, dia buat surat jemput cikgu. Benda tu lah dia belajar. Kemudian, motivasi kendiri tu, motivasi untuk kita akan pastikan benda-benda yang ada kat sekolah, macam kutip sampah, macam nak buat pembersihan apa-apa, semua datang daripada diri dia sendiri. Dia lantik orang pun daripada diri sendiri. Dia ikhlas melantik kawan-kawan dia. Dia tepuk tangan untuk bagi motivasi pada kawan pun atas apa motivasi kendiri ke dia. Bukan sebab cikgu-cikgu yang suruh tepuk. Okey? Kang, lama budak dah bercakap, tepuk. Semua cikgu suruh. Biar motivasi dia nak tepuk. Awal-awal tak apa kita latih. Dah lama-lama sampai 4, 5, 6 dia akan dah jadi budaya. Kemudian peluang sama rata. Banyak kali cakap dalam prinsip makmur, 3 benda ni cikgu kena ingat dah dalam kepala. Setiap kali buat, kena ingat benda ni. Semua murid akan merasai peluang dia, yang hak dia untuk menjadi pengurusi. Susah ke apa-apa pun, untuk peluang sama rata kepada semua murid. Dan seterusnya, untuk kriteria pula, okey, belajar daripada kesilapan. Apa pun yang diorang buat, salah kesilapan yang mereka lakukan, itulah pengalaman dia dekat sekolah. Biar dia belajar daripada kesilapan dia. Kita sebagai guru, pembimbing, pemudah cara, tunjuklah benda yang betul kepada mereka. Dorongan kendiri murid, sama juga. Dia punya macam yang saya cerita pasal kutip sampah ke apa semua, pasal nak buat satu benda, semua atas dorongan diri dia sendiri, ikhlas dia nak buat. Dan peluang untuk semua murid akan merasa. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, dekat macam pengawas ni, kita payah juga nak bagi rotek peluang sama rata. Dia dah beli baju biru 2 helai, mak dia beli entah gadai apalah. Kadang kalau orang susah nak beli baju untuk anak, bangga anak jadi pengawas. Beli baju 2 helai, anak pun bangga. Minggu depan tukar orang lain, awak tak boleh pakai baju biru dah, pakai baju putih pula. Awak ada kena tu, orang lain pula jadi pengawas. Yang tu kena bincang. Yang tu sebab kat Jepun ni dia tak ada pengawas. Pengawas sekolah ni semua tak ada. Jadi kita ni ada pengawas apa, nak bagi peluang sama rata iaitu, yang tu cikgu kena fikirlah juga macam mana. Sebab akan melibatkan keuangan dan juga perasaan orang. Orang ni kadang mak ayah pun, anak kita pun kadang kalau ada jadi pengawas tu seronok. Bangga sangat. Pop up status dalam Facebook, anak jadi pengawas. Minggu depan up lagi, anak dilucutkan sebagai pengawas. Jadi kita kena fikir. Kemudian seterusnya, soalan. Tidak. Ada soalan cikgu? Ada soalan? Dr. Nani dah pangkah kat tangan gitu dah. Ada soalan? Terima kasih banyak-banyak. Jadi harap-harap tuan boleh faham apa ni tu. Kita dapat jalankan uji lari di sekolah tuan-tuan untuk balik ni lah. Tu sebab. Okey, sekian. Terima kasih.